revolusi industri ialah merupakan proses perubahan dari ekonomi agraria dan kraftangan kepada ekonomi industri dan perbuatan. Proses ini bermula di Britain dan tersebar ke bahagian lain di dunia pada abad ke-18. Istilah ini walaupun digunakan sebelumnya oleh penulis Perancis, namun telah dipopularkan oleh sejarawan ekonomi Inggeris iaitu Arnold Toynbee untuk menggambarkan perkembangan ekonomi Britain dari tahun 1760 hingga ke 1840. Sejak zaman Toynbee, istilah ini telah digunakan secara lebih meluas ke seluruh pelosok dunia. Kemunculan awal revolusi industri berlaku pada waktu sekitar 1760 hingga ke 1840. Revolusi perindustrian bermula di Great Britain, iaitu kita lihat banyak inovasi teknologi merupakan berasal daripada Britain. Menjelang abad pertengahan ke-18, Britain adalah negara komersial terkemuka di dunia dengan menguasai empayar perdagangan global dengan jajahan di Amerika Utara dan Caribbean, dan dengan hegemoni ketenteraan dan politik utama di benua India, terutamanya dengan Mughal yang proto-industri Bengal melalui aktiviti syarikat Hindia Timur. Perkembangan perdagangan dan peningkatan perniagaan adalah antara penyebab utama revolusi perindustrian. Sebilangan sejarawan berpendapat revolusi perindustrian berlaku akibat perubahan sosial dan industri yang berlaku dengan berakhirnya sistem feudalism di Great Britain setelah berakhirnya Perang Saudara Inggeris pada kurun ke-17. Dan dengan pengawalan sempadan yang semakin cekap, pengawalan penyakit berjangkit dapat dipertikaikan sekaligus mengawal epidemik yang biasa terjadi pada zaman itu. Bilangan kanak-kanak yang hidup selepas dilahirkan meningkat yang membawa kepada guna tenaga yang lebih besar. Peladangan yang lebih baik serta revolusi pertanian di Britain menjadikan pengeluaran makanan lebih cekap dan kurang menggunakan tenaga buruh telah memaksa penduduk yang ramai tidak lagi dapat bekerja dalam sektor pertanian, tetapi ke industri kecil seperti menganyam dan ke bandar-bandar untuk bekerja di kilang-kilang yang baru dibina. Peluasan wilayah kolonial pada kurun ke-17 pula menggalakkan perkembangan kegiatan perdagangan, kewujudan pasaran kewangan dan pengumpulan modal juga disebut sebagai faktor-faktor revolusi ini berlaku. Inovasi teknologi adalah ciri utama revolusi perindustrian dan kunci kepada teknologi ini adalah penciptaan enjin steam. Enjin steam yang dicipta oleh James Watt telah digunakan untuk menggerakkan kilang-kilang dan lombong-lombong. Ia juga digunakan sebagai enjin yang menggerakkan kereta api. Revolusi perindustrian meletakkan asas zaman moden masyarakat sebelum revolusi industri. Paling banyak orang tinggal di luar bandar kerana revolusi industri. Penduduk bandar bertambah banyak apabila ramai orang berpindah dari luar bandar atau ke bandar dalam mencari pekerjaan. Perubahan ini disebut pembandaran, iaitu urbanization. Dapat kita lihat hari ini bahawa kebanyakan orang tinggal di bandar atau di pinggir bandar. Revolusi industri mencipta pertumbuhan pergerakan yang disebut kapitalisme, memberi kuasa kepada pemilik perniagaan menjadikan beberapa individu sangat kaya, membolehkan usahawan kreatif, pencipta yang bijak dan ahli perniagaan yang bercita-cita tinggi untuk menjana wang untuk mereka sendiri tanpa penglibatan kerajaan. Kapitalisme bermaksud bahawa pemerintah tidak mempunyai kuasa untuk mengawal bagaimana pemilik perniagaan memperlakukan pekerja mereka. Banyak pemilik perniagaan semasa revolusi industri tidak memperlakukan pekerjaan. Mereka juga ini disebut sebagai eksploitasi dan mereka organisasi yang dipanggil Kesatuan Pekerja dibentuk. Kesatuan sekerja melindungi hak pekerja dan memperjuangkan upah dan bekerja yang lebih baik. Keadaan kesatuan beroperasi hari ini dan masih berlaku aktif dalam melindungi dan mempromosikan hak kedua-dua pekerja dan majikan. Industri arang batu dan besi menghasilkan banyak kekayaan dan perdagangan untuk Inggeris. Arang batu sering diangkut terus dari bandar ke bandar atau dengan kereta api.
perjalanan dengan kereta api kini menjadi salah satu yang paling popular dan membentuk ekonomi pengangkutan awam. Revolusi industri juga meningkatkan perdagangan antarabangsa. Sebagai contoh, barang dagangan Britain dan perkhidmatan dengan negara-negara lain suatu ketika dahulu. Barang mewah seperti kopi, teh, sutera dan rempah-rempah dibawa dari England, India dan China melalui syarikat seperti Syarikat Perdagangan India Timur. Semasa revolusi industri, wanita bekerja di kilang dan lombong arang batu. Wanita sering melakukan pekerjaan yang biasanya lelaki lakukan, dibayar dengan gaji yang rendah untuk pekerjaan mereka dan tidak mempunyai hak untuk memilih dalam pemilihan pemerintah. Beberapa wanita menentangnya dan kesannya menjelang akhir industri revolusi, usaha mereka diakui sebagai kerajaan mula membenarkan mereka memilih dan bersuara untuk hak mereka. Oleh itu, wujudnya gerakan feminis yang masih memperjuangkan persamaan wanita dalam semua aspek masyarakat. Antara perbincangan isu yang boleh diketengahkan dalam konteks revolusi ini ada terbahagi kepada pelbagai sektor dan bidangnya tersendiri. Revolusi industri adalah merupakan sebuah revolusi digital yang merujuk kepada proses pembangunan teknologi dalam sesebuah industri, khususnya melibatkan sektor pengeluaran dan automasi ke tahap yang lebih pintar dan sistematik. Proses peralihan industri ini juga adalah dikenali sebagai smart factory, di mana setiap sistem yang diimplementasikan adalah lebih fleksibel dan sistematik serta dapat menyesuaikan diri dengan situasi baru yang lebih mencabar. Antara isu yang boleh dibincangkan mengenai revolusi industri ini ialah inovasi dalam sistem pendidikan, di mana sistem pembelajaran dan pengajaran PMP haruslah lebih berinovatif dan bersesuaian dengan keperluan revolusi digital ini agar mampu melahirkan pelajar yang berinovatif, berkebolehan dan berkemahiran tinggi. Justru kelestarian akademik perlulah ditambah baik dengan menyerapkan elemen digitalisasi dalam mainstream pembelajaran. Hal ini pasti akan membantu pencapaian pelajar di samping mendidik minda mereka agar lebih bersedia terhadap persaingan pekerjaya dan kehidupan pada masa hadapan. Selain itu, isu lain mengenai revolusi industri ini ialah dapat mencipta banyak peluang pekerjaan. Kepelbagaian teknologi dalam revolusi industri ini akan mewujudkan pelbagai kerjaya yang baru. McKinsey Global Institute menganggarkan antara 400 juta sehingga 800 juta pekerjaan yang sedia ada akan diganti pada tahun 2030. Menurut World Economic Forum, satu laporan telah meramalkan akan wujudnya pekerjaan yang kukuh dalam sektor-sektor yang sedang rancak membangun, seperti kecerdasan buatan, robotik, blockchain dan juga dalam kedudukan bukan berteknologi, seperti perkhidmatan pelanggan, penjualan, pemasaran, latihan dan pembangunan kemahiran. Antara usaha-usaha yang boleh dilakukan bagi mengurangkan jurang dalam masyarakat ialah dengan penggubalan dasar-dasar negara seperti dasar pembangunan, ekonomi, politik, pentadbiran dan pendidikan ke arah yang lebih baik dan adil. Sebagai contoh, dasar pembangunan di mana jurang antara golongan miskin dengan kaya harus diperkecilkan dan melalui penggubalan dasar pencukaian, cukai perlu dikenakan dengan kadar yang berpatutan mengikut kelas sosial dan bukan setiap satu kelas sosial perlu dikenakan dengan kadar yang sama. Contoh-contoh yang lain pula ialah melalui penggubalan dasar gaji minimum. Gaji perlu ditingkatkan seiring dengan kos sara hidup agar tidak berlakunya peningkatan kadar kemiskinan dan kadar jenayah yang seterusnya menyumbang kepada pertambahan jurang dalam masyarakat. Melalui penggubalan dasar ini juga, sistem pendidikan dapat dipertingkatkan. Sekolah-sekolah harus menyatukan semua golongan tanpa mengira taraf hidup dan perbezaan kaum. Peluang melanjutkan pelajaran juga harus diperluaskan kepada semua tanpa ada sikap berat sebelah agar masyarakat secara keseluruhannya mendapat jaminan masa depan dengan mempunyai masa depan yang lebih cerah. Penggubalan dan penambahbaikan dasar-dasar ini bukan sahaja kerajaan yang perlu memainkan peranan yang penting. Sebaliknya, masyarakat juga mempunyai pengaruh yang besar dalam menjayakan dasar-dasar ini. Tambahan pula, semua pihak sama ada majikan atau masyarakat perlu mendengar keluhan daripada para pekerja. Masalah penindasan pekerja kerap berlaku dalam era revolusi industri ini. Semua pihak harus bekerjasama agar pekerja mendapat hak yang sewajarnya dan mereka tidak dipandang rendah.
Kesimpulannya, revolusi industri sememangnya mewujudkan jurang yang ketara di antara masyarakat. Revolusi industri ini juga mempengaruhi perkembangan dari segi teknologi serta kehidupan masyarakat itu sendiri. Terdapat impak yang positif serta impak negatif hasil daripada perkembangan revolusi industri ini. Sebagai contoh, impak positif hasil daripada kewujudan revolusi industri ini adalah kemajuan dari segi teknologi. Kehidupan masyarakat juga dapat dipermudahkan menerusi bantuan mesin-mesin canggih hasil daripada perkembangan revolusi ini. Hal ini demikian kerana bantuan daripada mesin-mesin canggih inilah yang melancarkan gerak kerja kehidupan seharian masyarakat itu. Impak negatifnya pula adalah jurang antara masyarakat itu sendiri semakin terbuka luas. Hal ini disebabkan oleh hanya golongan masyarakat yang berkemampuan sahaja berkeupayaan untuk menikmati kemudahan hasil daripada revolusi ini. Manakala segelintir lagi golongan masyarakat yang tidak berkemampuan akan terus ketinggalan dalam era perkembangan revolusi ini.